Original. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita daripada minggu-minggu yang lepas. Sekarang ni kita berjumpa lagi dalam Budget Podcast Sembang Lepas. Okay, kita dah bincang banyak topik minggu for the past few weeks Okay, minggu ni kita nak bincang topik yang agak hot sikit lah, agak panas. Tapi sebelum tu, kita nak perkenalkan dulu guest kita untuk minggu ni. Okay, orang baru dalam tim Tengkolok. Okay, kita ada Umi in the house. Okay, Umi boleh perkenalkan diri. Okay, perkenalkan diri Umi. Okay, so nama saya Umi Nadira. Saya 26 tahun, saya duduk Gombak. Yes. Okay, macam mana Umi boleh terjebak dengan tim Tengkolok ni? Saya- Satu-satunya bunga dalam tim Tengkolok ni lah. Macam mana? Satu-satunya bunga. Satu-satunya bunga. Ya, sebab tolong kawan Okay. jemput dan kenalah dengan korang. Kawan terkawan lah. Yes. Okay. Kita welcome Okay Umi lah. to the Tengkolok team. Acceptable. Okay. So, welcome to Betul, Tengkolok betul, lah. betul. Okay. Topik kita minggu ni, Mhm. topik yang sangat panas. Okay. Wow. Panas Panas, Okay. So, Panas. topik dia adalah patut ke tak patut pasangan, okay, boyfriend ke girlfriend ke tunang ke ataupun orang yang dah berkahwin, berkongsi password di media sosial dan juga sentiasa cek phone ke kanda ataupun adik kita dari semasa ke semasa. Selalu Perlu ke cek tak phone. perlu? Aduh. Ini saya tak tahu korang punya pendapat. Okey, sebelum tu kita mulakan dimanakan Haris, saudara Haris. Tak sabar-sabar nak cakap. Okey, Aku nak cakap sekarang. apa pun. Setuju ke tak setuju? Tak setuju. Tadek. Okey, kenapa Haris tak setuju? Sebab kalau kita selalu check dan kalau kita selalu semua benda ada, kongsi password bagai apa semua, kita akan rasa kepercayaan tu tak ada. Kita macam kita tak indicate kepercayaan tu. Kepercayaan tu lah something yang harapan. So macam ada satu benda kita tak perlu tahu lah. Sebab tu lah kita percaya dekat partner kita. Macam tu lah. Yelah, kadang-kadang ada tak semua benda kita perlu kongsi kan. Ada benda kadang-kadang kita kena simpan untuk diri kita sendiri. Itulah. Bukan sebab kita tak menyimpan tu bukan untuk menipu, tetapi untuk mengelak daripada benda yang lebih buruk. Kecil hati lah, berkecil hati kadang-kadang, betul tak? Makan hati satu lah. Ya. Betul tak? Betul. Macam mak kita lah kadang-kadang. Mak suruh makan, walaupun kita kenyang kita paksa makan sebab tak nak dia kecil hati. Tapi macam family lah, kita kan tak ada cerita yang masalah kita dekat family ataupun masalah yang teruk-teruk sangat dekat mak ayah. Sebab nanti kita takut dia orang risau sangat. Risau betul. Especially kalau berjauhan kan. Sebab dia akan selalu call, dia selalu tanya macam macam tu. Dia bukan rimas, cuma tak nak dia dia usah apa lah. Betul. Okay? Okay, Husin, setuju ke tak setuju? Setuju ke tak setuju apa? Kongsi password ya. Kongsi password dan juga pasangan. Contoh Husin nanti dah berkahwin ataupun ada girlfriend in future. Okay. Dia sentiasa kena check handphone Husin. Sikit-sikit jumpa kena check, sikit-sikit jumpa kena check. Tak rasa rimas ke? Kalau bagi aku okey je. Kalau dia nak password bagi je lah sebab tak ada benda pun nak dirahsiakan. So kalau dia nak check je lah. So tak ada masalah lah. So Tahu. kalau ada girlfriend dia nak Gila. guna Facebook ataupun IG Husin pun tak ada masalah. Tak ada masalah sebab tak ada benda nak dirahsiakan. Tak ada benda nak rahsiakan. Tapi macam mana kalau Husin, okay, sekarang ni Husin boleh cakap macam tu sebab Husin tak ada girlfriend lagi kan. Okay, masih single lagi kan. Tapi kalau tiba-tiba Husin dapat seorang girlfriend yang memang agak sensitif dan seorang yang sangat jealous, macam mana? Nanti kita kena bincang lah apa benda yang Nantilah kita tak ada apa lagi kan. Nantilah tu. Kena bincang dulu lah sebab lain orang lain dia punya perspektif atau pandangan dia. Tapi kalau dari segi Betul kan? share password bagi je lah. Kalau dia nak tengok lah. So Husin tak Tapi- kisah lah kan. Tapi kalau Sin boleh bagi dia password, dia pun kena boleh bagi kat password lah. Dia tak boleh Bila seorang je kan. mana setuju lah juga kalau dia ni. Tapi apa yang kalau dia okey dia tak nak bagi. Dia tak nak bagi kat kau. Tapi dia demand daripada kau. Tak ada. Aku tak boleh lah. Tak boleh lah. Kena give and take. Kena give and Betul, take kena lah. give and take. Betul. Ziad, setuju ke tak setuju? Itu kena tahu dulu, setuju ke tak setuju? Setuju. Setuju, berkongsi. Okay, kenapa? Kalau bagi pasangan yang dah berkahwin, tengok kamera sikit boleh. Kalau bagi pasangan yang dah berkahwin, setuju. Kalau yang belum, elok simpan je lah. Password tu jangan bagi sebab kemungkinan atau ada unsur-unsur khianat selepas tu. So kalau dah berkahwin tu, bila hubungan tak terus. Khianat selepas tu betul. macam mana Sebab tu?
Unsur khianat maksudnya bila kau dah ada clash dengan dia akan cuba tunjukkan sesuatu yang macam tak elok lah, benda yang dia dah nampak sebelum ni. Maksudnya kalau dah share password apa semua, everything you boleh nampak kan dekat dalam. Yes. Betul. Perempuan ni jahat lah. setuju juga. Perempuan boleh jahat. Ya. Perempuan kat Mulut. Sebab banyak kes-kes yang berlaku seolah-olah macam ada unsur peras ugut. Betul. Bila pasangan yang belum berkahwin ni. Kalau yang dah berkahwin, alhamdulillah setakat ni, alhamdullah, syukur alhamdullah. Asalkan jangan kongsi apa tadi? Ha? Asalkan jangan berkongsi apa? Jangan kongsi kad ATM. ATM. Lain semua boleh. Lain semua boleh. Kad kredit apa? Kad kredit. Kad kredit pun jangan. Jangan. Tapi kalau ATM. kahwin nanti mungkin ada satu sampai satu tahap bercerai, tak macam sama ke? Macam orang yang tak kahwin. So far untuk orang yang dah berumah tangga ni kan, dia lebih kepada kita dah pernah hidup bersama, kita takkan, dia tak ada rasa macam seolah kita nak revenge balik benda. Revenge. Tapi Mesti orang yang berumah tangga lebih matang sikit. Lebih sebab, matang perjalanan hidup dia orang bila dah clash Especially ke kalau apa, dah dia ada ada anak. rasa macam nak aku kena tunjukkan dia. Unless dia cerita dekat parents dia lah reason dia sebab dia clash apa Sebab semua. itu ikatan yang sah lain dengan tu kan, betul tak Sian? Betul. Lagi-lagi bila dah ada anak, hubungan tu lain. Walaupun dah bercerai, hubungan anak tu dia akan buat, anak tu akan menjadikan lebih kuat lah walaupun bercerai. Okey, sekarang ni kita satu-satunya Hawa, okey, kaum Hawa kat sini, okey. Umi sendiri setuju ke tak setuju berkongsi password dengan boyfriend ataupun nanti suami Umi sendiri? Macam mana Umi? Tak setuju sama sekali. sama. Okey, kalau tak setuju tu kenapa? Kenapa ada reason tau? Sebab Okey. dia kena ada kepercayaan. Kepercayaan Betul. tu which is mahal lah untuk kita ada dalam satu pasangan. Okey. So nak dapat kepercayaan tu punya susah. So kita tak boleh nak ruin benda tu dengan Betul. nak tahu je password tu. So kita kena ada kepercayaan lah dekat partner kita sendiri, which is kena ada, penting. Yelah sebab sekarang ni Umi nak bagi tahu kalau dia dah menerima kita, Betul. dia kena percayalah. Kalau tak percaya daripada mula-mula baik Betul. jangan teruskan kan, betul tak? Betul. Itu yang Umi nak bagi tahu sebenarnya. So, Tapi Nak- kalau mengikut kajian dari segi contoh orang yang dah berumah tangga lah macam tu. Dia dah tak nak kongsi password apa semua. Everything is, this is my privacy, so you cannot disturb everything kan. But since then after that dia boleh jadi macam contoh kes kecurangan. Banyak benda yang berlaku macam ni, kes-kes yang macam ni sebab curang. At the end dia akhirnya dia curang. Sebab dia Siapa bulan yang ni- curang tu? Yang tak nak bagi Akhirnya lah, je, lelaki ke ke mana? perempuan. Lelaki ke perempuan. Akhirnya yang contoh suami dia lah aku tak cakap perempuan lah. Contoh suami dia curang, ada pasangan perempuan lain apa semua. Disebabkan dia tak nak kongsi apa password apa semua tu, isteri dia tak boleh nak hidup bau apa dia ni curang apa semua. Apa kaitan siap? Macam mana dia nak curang kalau dia hidup bersama? Kalau dia keluar rumah ke, suami dia akan tahu, betul? Okey. Tu naif sikit tu. Yang ni naif sikit tu. Contoh kan Ada kita banyak tahu je cara password boleh. kita, password kita apa semua kan. Dia boleh login waktu bila suami dia dah keluar. Dia boleh login bila-bila dekat dalam phone dia sendiri, dia boleh check. Banyak je Umi. Apa yang dia tak perlukan phone suami dia lagi dah. So itu kepercayaan. Dia dah bagi kepercayaan. This is I trust you, you trust me, then you bagilah. Ada betulnya juga. Ada betul dia Tapi logik ada kat salahnya sini. juga. Okey, tapi tak apa. Lepas ni kita sambung balik. Okey. Okey. Seminggu ni kita tengok apa Pandai pula aku minum. iklan ni. Okey. Apa iklan So, budget podcast Sembang lepas. Apa? Tak ada duit kocok situ. Apa benda? Marketing tu. Bang, accident ke bang? Cuba tengok. Tu, main dengan lori tu. Lori terbalik tu. Marketing je lah. Marketing tu nak sibuk buat apa? Bapak di rumah terbakar. Kat sana. Apa lagi kau ni? Marketing tu tak payah nak percaya sangat. Bang. Ada orang bunuh diri bang. Jom. Jom lah. Apa benda ni? Ada orang bunuh diri. Aduh, kau dari semalam lagi cakap macam tu. Ini semua marketing. Haris, papa sakit perut dah. Bawa papa pergi klinik boleh tak? Betul ke ni? Marketing ni. Ya Allah Haris, bukan marketing lah. Aduh, sebab papa sakit perut ni. Ay, tolong Alah kau marketing kan tu. Jatuh pula. Ini bukan marketing anak. Inilah realiti yang sekarang. Semua benda nak dijadikan marketing. Bila emergency dah berlaku,
kita semua dah tak ada sensitivity. Sampai bila mereka hasilkan itu benda? Marketing. Pesanan ikhlas ini daripada tim Tengkolok. Oh, hebatnya dia menganjing aku. Ha? Okay, come back lagi dalam Bajet-Bajet Podcast. Sembang Lebar. Okay, kita dah ada dekat sini. Tak setuju Tak setuju. Setuju. Tak setuju. Ada dua lah. Okay, so balance lah. Okay. Tapi sekarang ni saya nak tanya Umi. Saya nak tanya Umi. Okay, Umi. Kadang-kadang bila kita terlalu macam percaya, okay, dan bila kita memberi kepercayaan yang sepenuhnya, especially saya bukan nak bias terhadap kaum Adam ni lah. Dan kita macam, okay tak apalah, tak payah nak kisah apa semua, kita tak kisah langsung. So dia ambil kesempatan. So macam mana kalau Umi menghadapi benda macam ni, apa yang Umi nak buat? Sebab akal fikiran seorang lelaki ni dia pijak sikit. Licik kan? Oh ya, perempuan lagi Itu hijab. lagi tanya orang kan, betul tak? Dia licik. Perempuan Orang selalu cakap lelaki ni, dia makan dia pandai simpan. Maksudnya apa tu? Maksud dia, contoh, okay, aku rasa dia kencing dia pada basuh. Yang tu sepatutnya sebenarnya. Dia curang, lelaki dia curang, dia boleh simpan sampai kat tak kantor yang song. Betul. Contoh dekat dalam satu pejabat, tak susah nak dapat tahu. Kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Betul tak? Betul. So contohlah, okey kita tak mendoakan, tetapi kita pandangan Umi. Kalau anda kata benda ni berlaku di masa hadapan, apa tindakan Umi dan apa Umi kena buat? Okey, misalan kata lelaki tu curang lah kan. Kuat tekan curang lah kan. Curang Betul. Naluri perempuan tu sangat-sangat tinggi Yes, jangan itu main-main kelebihan perempuan. Six sense. Betul? Saya percaya dengan benda tu. Sepadan-padan tumpai melompat, akhirnya akhirnya dia jatuh ke tanah jua. Pedas So, tu. semaknanya apa tu? Maksudnya nanti perempuan akan tahu lah. Yes, macam mana pun dia bodoh ke macam mana dia. Sorry. Tak apa. Biasa je. Contohlah kan. Okey, dia dah bagi tahu kat Umi kan. Dia cakap okey, saya janji lepas ni saya tak akan buat lagi. Umi masih boleh bagi peluang ke ataupun macam mana? Biasanya macam tu. Ada setengah Okey ke? perempuan once you dah buat, dia tak Dia ada macam ada satu label. Bukan kau seorang je lelaki kat dunia ni. Dia bukannya daripada pihak lelaki ke perempuan tau. Ni individu itself lah. Betul. Kalau orang tu nak bagi peluang kedua ke tiga ke banyak macam mana pun dia boleh bagi. Tapi dengan usaha untuk dia berubah lah. Kalau dia tak berubah, maknanya kena tinggalkan lah. Betul. Macam tu lah. Ya. Buang yang keruh lah. Dia bukan Ambil ajar ni. lelaki tu bukan kaki pukul, tetapi dia menyeksa batin. Itu pun tak boleh. Menyeksa batin. Yelah, batin tu maksudnya macam Hati, dia duk kantoi ada perempuan lain, duk kantoi ada perempuan lain. Itu menyeksa lah. Betul? Dia tak pukul. Bila dah kata kantoi, dia diam je. Itu lagi seksa tau. So, nak jawab. So far kalau kita tak nak kongsi password ni, dia menggalakkan kita cenderung ke arah kecurangan berbanding kita share password tu. Tak. Sebab kita dah letakkan gap untuk kita kan. This is my side tu. Ini kau punya aku punya bahagian sini, kau tak boleh nak masuk lebih-lebih aku punya ni. So dia akan membawa kecurangan tu, kecenderungan untuk curang. Tapi Ziad, okey. Zaini nak tanya balik kat Ziad lah ya. Kecenderungan. Tapi curang ni, kau kongsi password macam mana lah sekalipun. Kau duduk satu rumah sekalipun macam mana. Kalau dia nak curang, dia buat juga. Tu cerita dia. Ini baru kita boleh panggil. Bila dia dah curang tu, kita dah bagi password, dah apa semua, dia boleh curang. Itu dah baru kita boleh katakan kita dah tak percaya dengan dia lagi. Sebab kita dah bagi kepercayaan dengan dia. Betul? Rather lagi daripada kau sembunyikan password kau apa semua, and then dia curang. Memang kau dah tahu kau tak boleh nak tahu password dia lagi. Dan of course dia akan curang lepas tu. Tapi kalau kau tanya aku kan, curang ke? Kita orang tak tanya kau lagi. Mati juga kan. Sama aku dah air. Okay, sekarang saya boleh tanya dia. Tadi cakap tak minum, tapi ni dah habis air satu gelas. Apa benda? Okey, sekarang ni Haris nak tanya kau, nak tanya Okey. Macam Ziad cakap tadi kan.
Okay. Okey, kalau contohlah kan, kalau kita betul-betul sayang orang tu kan, first thing tu yang kita fikir, buat apa aku nak curang? Aku yang terbaik dekat dunia. Ni sebenarnya. Kalau aku buat Ni. macam ni, kalau dia dapat tahu, lepas tu dia belah, okey, dia tak nak aku dah, sama ke tak sama? Tak mungkin sama lagi dah. Betul. Kadang-kadang saya minta maaf, kadang-kadang lelaki tak fikir benda ni. Cara dia cakap macam dia bukan lelaki. Kita orang jadi macam Lelaki tak fikir benda ni. Aku cakap, kau bukan lelaki ke tadi? Kadang-kadang dia tahu tak, kadang perempuan tu bersama dia waktu dia susah tau, daripada susah sampai dia berjaya. Ya, susah senang sekali. Tapi Yang lepas tu dia kita berjaya, cari. dia tinggalkan perempuan tu macam tu je. Ini banyak berlaku tau. Tapi ada tak perempuan yang tinggalkan lelaki waktu dia tengah susah dia tinggalkan terus. Ada juga lah. Tapi mostly perempuan yang buat macam tu Zaidi. Tapi kita Lelaki tu macam sanggup. Sebenarnya Sanggup, apa yang sanggup kita cakap senang betul. susah Individu sama. sebenarnya. Kita orang Individu. sanggup. individu sebenarnya kan. Lelaki diuji bila dia kaya. Yes. Perempuan diuji bila lelaki tu miskin. Betul. Ah. Itulah aku cakap. Ya, aku dah tahu Hussein, pun. sekejap. Hussein, okay. Sekarang ni terlalu banyak apps yang boleh cari kawan. Tinder, lepas Omi. tu Omi, Tak tahu je. okay, Main benda-benda ke? macam ni kan. Actually, benda-benda macam ni dia sebenarnya bukan untuk tujuan negatif, kadang-kadang untuk tujuan perniagaan. Okay? Dia adalah apps biasa macam ada WhatsApp. perniagaan Tapi lagi. orang menggunakan benda tu, dia menggunakan dengan cara salah. Betul tak? Macam pandangan Hussein. Kenapa wujud adakah kecurangan ni baru wujud sekarang? Bukan kecurangan ni dah wujud berpuluh-puluh tahun lepas ke? Memang. Kalau orang menyalahkan apps ni semua, tapi dia memudahkan je lah. Macam mana betul. pandangan Hussein? Tapi sebenarnya yang apps yang tadi tu memang tak silap dia punya purpose dia untuk berkenalan. Sebab tu yang bisnes tu Niat application tu Kalau baik. kita dia tulis macam contoh ni lah apa Kita kenal dengan semua orang. Kita dah duduk seseorang macam katak bawah tempurung. Kita dia kalau untuk corporate explore our apa semua tu wings. dia Indeed apps Indeed. okay. Tapi apps tu macam tolong kau jawab. Itulah macam aku kan Susah mahal. Tak, memang sebenarnya yang apps yang macam Kau heavy- main tak apps tu? Tak main. Tinder, Omi dia semua? Tak main. Dia kau main apa je? Aku main apa? Facebook. Clash of Royale lah. Aduh. Semua Tak. kau main game lagi je kau. Tak apa, jawab soalan. Soalan apa jadi? Memang purpose orang buat apps tu untuk berkenalan. Bisnes tu mungkin betul, tapi dia punya main purpose tu untuk berkenalan lah. Tapi kalau contoh tu orang tu dah ada pasangan ataupun dah kahwin, so kalau boleh dia tak perlulah main apa apps tersebut lah. Sebab memang kalau single mungkin boleh lah sebab dia nak berkenal dengan orang baru. Betul? Soalan kau apa? tapi Itu dah punya masalah dah. Itu dah punya masalah. perlukah kita kalau kita dah ada pasangan kita, lepas tu kita especially yang dah ada akad nikah, perlukah kita nak berkenalan macam tu lagi dah? Tak boleh. Tak perlu, tak Sebab perlu, saya tak rasa perlu. perkenalan macam tu ya Umi. Ada orang kahwin ada dalam main Tinder ke ataupun Ramai Umi, ramai. Betul? Bukan ada, ramai. Ya. Laki ke perempuan Ami? Dua-dua. Lelaki. Dua-dua. Tak boleh kata Fair. lelaki je, dua-dua. Dua-dua. Dua-dua sebenarnya, betul. Umi cakap individu sebenarnya. Dia bukan Betul. lelaki, dia bukan Kita perempuan. bukan nak kata benda tu macam platform untuk apps tu sebagai salah satu platform memudahkan kita lah sebab jadi macam sekarang kita dah semakin busy dengan rutin harian kita apa semua. So ini adalah salah satu platform untuk kita memudahkan kita berkomunikasi mencari apa jodoh Baik. pasangan apa Baik. semua melalui apps ni. Cuma Okay. negatif dengan positif tu Individu lah menentukan. Semua benda ada pro and cons dia. And then niat application tu baik sebenarnya. Dia just nak kenal semua tapi orang. betul lah Tapi atas kalau individu lah Individu. menentukan. Kalau Sebab tu. So Aku- sebab itulah bagi aku conclusion ni kan sekarang kalau dia curang ke tak, tak curang ke, dia tak ada kaitan pun dengan password. Kalau kita bagi password ke, kalau kita tak bagi password ke, Sama. kalau dia nak curang, dia akan curang juga. And then sebab kalau kita check phone selalu pun, and then masa kita check tu Beli dia phone kedua letak kat office. yang tu satu, ada yang kedua dia orang boleh delete.
Mana lagi sakit hati? Lepas dia orang delete, and then masa dia orang pergi kerja ke apa, dia orang akan install balik, and then masuk profile, and then log out balik. So macam benda lah ni, dia tak cenderung pun lah ke arah Ada curang ke apa ke, and then dia datang daripada hati. So kalau hati tu dah tak sayang, dah tak cinta, so dia orang akan buat juga. Dari Ataupun something happen. Ataupun something happen. So as a conclusion, okay, kita conclude sekarang ni, okay. Kecurangan bukan disebabkan oleh kongsi password ke, tak Betul. kongsi password ke. Betul. Dia individu sebenarnya. Kalau nak curang. Betul. Macam Cuba- yang saya cuba- cakap Cuba, tadi. cuba aku nak ceritakan sini contoh. Contoh Tahu Mana kau, part yang eh. paling menyakitkan? Hmm. Hati. Menyakitkan Kau hati. dah bagi password, dia pun dah bagi password, and then dia curang ke, atau kau tak bagi langsung password apa semua, dan dia curang? Mana lagi? Adanya rasa sakit hati bila Bagi bila aku, dia- Masa kita sama tahu. je. Okey, bagi aku kan masalah Aku kau, rasa bila kau dah bagi password, and then dia curang, tu lagi sakit. aku rasa soalan tu macam tak betul. Sebab Apa salah betul? okey sekarang Bagi dia lebih. Kita tutup masa. Masa dia kita cakap. Okey, dia jadi sebab Bagi dia cakap. kenapa kita nak highlightkan sakit hati. Kita tak boleh nak highlightkan sakit hati dan juga kemarahan kita. Kita kena As long as curang di hati lah. main concern kita ialah macam mana jangan curang. Macam tu. So kita tak boleh nak tanya soalan tu. Kau ada letak apa-apa ke? Okay, so sekarang ni saya nak conclude lah. Okay, kita tutup kisah ni. Okay, untuk minggu ni. Dia panjang. Curang ke tak curang ke tak ada kaitan dengan password, tak ada kaitan dengan tunjuk phone apa semua. Kalau nak curang memang curang. Okey. Okay? So, thank you semua. So, Budget Podcast. Sembang Malam. Where the viaduct looms like a bird of doom as a ship and crack. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the school, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.